Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Haziq dengar tak Haziq? Okey Haziq dengar Maisarah dengar tak Maisarah? Okey. Okey jadi Maisarah dengar. Harap-harap Haziq pun dengar jugalah. Jadi pada malam ni maknanya cikgu nak buat pantas sahaja secepat mungkin sebab ada urusan sikit. Pada malam ni kita nak belajar satu topik yang paling penting. Yang paling penting. Topik ni sangat penting sampai kan kalau kita tak kuasai dia, bila kita naik tingkatan 4, tingkatan 5, nanti kita jadi pening. Sebab apa? Sebab nak tukar-tukar. Pemboleh ubah ni kita nak tukar. Kejap ke depan, kejap ke belakang. Macam persamaan linear jugalah. Nombor-nombor ni nak pindah. Sekarang ni kalau rumus algebra ni pemboleh ubah ataupun huruf-huruf ni kita nak ubah dia. Sekejap dia ada kat belakang, sekejap dia ada kat depan, sekejap dia ada kat belakang, sekejap dia ada kat belakang. Kat depan. Macam tu lah. Ini tajuk pada malam ni, tajuk pada malam ni adalah nama dia, topik pada malam ni, topik pada malam ni adalah nama dia adalah rumus algebra lah. Topik dia adalah rumus algebra. Okey. Rumus algebra. Jadi kalau dalam bahasa kita ni kita nak buat formula. Buat formula. Buat formula. Kan? Buat formula. Formula macam mana tu? Kan contohlah ada satu formula katakan X sama juga dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4A C per 2A. Ni. Ini satu formula sebenarnya. Ini adalah satu formula tapi para pelajar tingkatan 2 tak belajar lagi lah. Ini SPM punya level lah. Jadi sekarang ni kita nak buat formula macam ni. Ataupun daripada formula X ni kita nak jadikan A sama dengan apa pula? Kan sini ada A. Kan? Sini ada A. A sama dengan apa? Daripada formula ni A sama dengan apa? B sama dengan apa pula? Sebab dekat sini ada B, kat sini ada B. Kita bukan nak X saja. Dalam ni ada B, dalam ni ada C. Kita nak tahu apa nilai C. C ni apa pula? X tolak apa ke kan? Jadinya rumus algebra ni kita nak create formula sebenarnya. Kita nak cipta formula. Okay. Jadinya itulah dia rumus algebra. Jadinya diberi apa situasi apa pun, kiranya situasi tersebut ada melibatkan sesuatu yang tak diketahui, sesuatu yang belum dikenal pasti, sesuatu nilai ataupun nombor yang belum dikenal pasti ni, kita biasanya contoh harga ayam hari ni berapa? Kita tak boleh cakap tak tahu. Dalam matematik, harga ayam pada hari ini adalah X sekilogram ayam pada hari ini ialah X ringgit. RMX. Ringgit Malaysia X. Sebenarnya tak tahu. Tapi dalam algebra ni dia jadi ego sikit, dia jadi sombong. Jangan cakap tak tahu. Cakap X, cakap A, cakap B, kan? Bila orang tanya kita berapa ketinggian menara Al-Star, kita dengan yakin kita kata Y. Ketinggian menara Al-Star ialah Y meter. Sebenarnya kita tak tahu. Jadinya dalam rumus algebra ni yang pertama sekali ialah kita nak create ataupun kita nak buat formula. Buat formula. Okey? Buat formula. Jom kita tengok. Macam mana cara nak buat formula tu. Okey, marilah kita tengok. Okey. Contoh soalan contoh soalan. Contoh soalan yang pertama ni. Okey. Contoh soalan pertama ni, sekarang cikgu ada kat sini, fokuskan para pelajar tolong fokuskan pada soalan yang ni. Contoh satu ni. Suzy menjual 2 jenis kek pada harga yang berlainan.
Maknanya dia ada dua jenis kek. Nombor satu, kek coklat. Kek coklat dijual pada harga RM3 sepotong. Murah lah kalau kek coklat RM3 sepotong. Kalau kita betul-betul pergi resepi ke ataupun kedai kek biasa, sepotong tu dalam RM6, RM7, RM8, boleh sampai RM10. Eh, okay. Manakala RM3, kek coklat sepotong RM3. Manakala kek keju lebih mahal lagi lah. Dijual pada harga 2 kali ganda daripada kek coklat. Jadinya kita tahu sepotong kek keju kat sini, yang kedua ni kek keju. Yang kedua ni kek keju. Kek keju dia kata 2 kali ganda daripada coklat. Maknanya kalau kek coklat RM3, kek keju berapa kalau 2 kali ganda? Berapa? Jadinya harga dia RM6 lah. Maknanya RM RM6 sepotong. Sepotong. Ingat, kek coklat RM3, kek keju RM6. Sempena pembukaan cawangan baru, dia memberikan diskaun 10% untuk semua harga kek. Kalau dia bagi potongan 10%, maknanya kita bayar 90% saja. Terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek. Jika M potong kek coklat, maknanya kek coklat tu ada berapa banyak pun dia jadi M. Kek coklat sekarang dia ada berapa banyak pun dia akan jadi M. Dan N kek keju berjaya dijual. M dengan N tu apa? M tu maksudnya beberapa potong kek coklat. Berapa? Mungkin 100, mungkin 200, tapi dia orang tak tahu berapa. Soalan ni pun tak tahu berapa, kan? Mungkin 300 kek coklat yang dah dijual. Tapi kalau kita tak tahu, kita tukar 100 ke, 200 ke, 300 ke, kita tukar dia kepada huruf M. Jadi bayangkan kek coklat tu ada banyak, tapi kita tak tahu berapa dia punya banyak dia, kita letaklah M. Kek coklat ada M bungkus ataupun M potong. Okay, itu kek coklat. Dan N potong kek keju. Maknanya ada banyak kek keju. Saya tak kira pun. Soalan ni tak kira pun berapa. Ada banyak. Banyak tu berapa? Ada N. Sebenarnya malah nak kira. N. Lepas tu dia kata, terbitkan rumus pengiraan. Nampak tak dekat sini? Dalam soalan ni, dia suruh terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek. Jadinya kita tahu harga kek keju ni RM6. Harga kek keju, harga dia adalah RM6. Sebab dia kata 2 kali ganda. Lepas tu harga kek coklat RM3. Jadinya apa? Cuba tengok ni. Kek coklat M darabkan dengan sepotong RM3. Okey, tambahkan dengan N. N tu kek keju lah. Ada banyak kek keju. Darabkan dengan RM6. Darabkan dengan RM6. Okey. Lepas tu kalikan dengan 100 tolak 10. Jadi 90%. Jadi kalau dia kata diskaun 10%, sebenarnya kita beli tu dengan harga 90%. Jadi dia kata 3M. 3M tambah 6N darabkan dengan 0.9. Inilah dia punya rumus asal dia. Rumus asal dia. Cuma bila kita mudahkan 0.9 ni kita letak depan kat sini. Darabkan dengan 3M tambah 6N. Lepas tu 0.9 darab 3 dapat 2.7M. 0.9 darab 6 dapat 5.4 N. Inilah dia punya rumus. Pergi lah. Suruh. Tak apa, suruh depa. Suruh depa. Bagi. Itulah dia punya cerita dia. Okay? Nampak tak? Okay. Okay. Jadi mari kita tengok soalan. Cuba tengok soalan ni. Soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2 ni. Ni. Nampak tak ni? Maisarah nampak tak soalan nombor 2 tu? Nampak tak Maisarah?
Aziz ada nampak soalan nombor 2 tu? Pak, Okey, okey, okey. Cuba baca sekejap. Baca sekejap. harga sehelai kemeja ialah RM35. Hmm. Manakala harga sehelai seluar ialah RM45. Diskaun sebanyak 15% diberikan pada harga sehelai kemeja. Manakala diskaun sebanyak 10% diberikan pada harga sehelai seluar. Tulis rumus jualan Z jika Syamsul ingin membeli X helai kemeja dan Y helai seluar. Okey. Jadinya mungkin kita susah nak faham lah. Tapi cerita dekat sini, cerita mudah dia. Nombor 1, kemeja. Nombor 1, kemeja. Okey. Macam kemeja sekolah yang kita pakai tu, itu baju kemeja sekolah. Kan, harga RM35. Lepas tu seluar harga satu RM45. Tapi Samsul ni nak beli banyak kemeja dan banyak seluar. Cuma bila nak beli banyak tu berapa banyak? Tak kira berapa banyak, tapi X helai kemeja. X helai kemeja. X kemeja. Kemeja X. Dan Y helai seluar. Kan? Y helai seluar. Oh, macam tu. Jadinya mestilah kalau kita nak beli, kalau beli satu RM35 kemeja. Kalau beli dua mesti darat 2. Kalau beli 5 mesti darat 5. Jadi kalau nak beli X kemeja, darat X lah. Maksudnya ni 35 ni, RM35 satu baju kalikan dengan X. Maksudnya macam ni. 35 X. Lepas tu kalikan dengan apa? Kalikan dengan ini. Diskaun sebanyak 15%. Diskaun sebanyak 15%. Kalau diskaun 15%, sebenarnya kita beli berapa? Berapa peratus yang harga yang kita beli? Kita beli sebenarnya adalah 85%. Kita beli adalah 85%. Ingat 35X kalikan dengan 85%. Sebab dia ada diskaun. Lepas tu seluar pula. Seluar adalah Y. Berapa banyak seluar? Y seluar. Berapa banyak? Tak terkira banyaknya. Y seluar. Y. Bilangan seluar dia ada Y. Y tu mungkin 100 helai seluar. Mungkin 20 helai seluar. Tapi tak tahu. Banyak. Jadinya sehelai seluar berapa? RM45 seluar. Okey. Jadi nak beli berapa banyak? Beli Y. Berapa? 100 mungkin. 200 mungkin. Tapi tak nak kira lah. Tak nak kira, jadikan dia huruf lah. Jadinya tambahkan dengan, sebab dia kata nak rumus jualan Z ni. Okay, tambahkan dengan apa dia? RM45 kalikan dengan Y, darabkan dengan dia kata apa nama, diskaun sebanyak 10%. Bila diskaun 10% untuk seluar ni, sebenarnya nilai yang kita beli adalah 90%. Okey, nilai yang kita beli adalah 90%. Jadinya Z sama juga dengan 35X darabkan dengan 85%. Lepas tu tambahkan dengan 45Y darabkan dengan 90%. Okey. Cuma dekat sini, dekat sini kita kena buat yang lebih cantik. Siapa dekat sini ada kalkulator? Alah, cikgu tak tertinggal kalkulator cikgu. Okey. Cikgu punya kalkulator tu tertinggal. Okey. Jadinya tertinggal pula cikgu punya kalkulator. Jadinya mari kita buat dekat sini Mari kita buat dekat, kejap cikgu stop share ni. Okey. Jadi cikgu nak share PowerPoint lah. Okey. Tadi kita dapat dia punya, apa, jawapan dia. Z sama juga dengan 35X darabkan dengan 85% adalah 0.85. 0.85. Lepas tu kita tambahkan dengan
45 Y darabkan dengan 0.9. Sebab 90%. 90/100 adalah 0.9. Yalah, 90 bahagi 100 adalah 0.9. Jadinya, cuba ambil kalkulator. Buat macam ni. 35 kalikan dengan 0.85. 45 kalikan dengan 0.9. Okey, cikgu tengok sekejap ada tak kalkulator kat sini? Oh, cikgu tertinggal lah kalkulator. Siapa dekat rumah dia ada kalkulator? Haziq, tolong sekejap Haziq. Kalkulator saya dekat sekolah. Oh, ya ke? Okeylah. Jadinya 35 kalikan dengan 0.85. Dia dapatlah satu nombor tau. Dapatlah satu nombor. Jadinya Z. Tapi Haziq kalau guna handset boleh tak? Handset ada handset. Dalam handset ada kalkulator kan? Cuba 35 kali 0.85. 35 kalikan dengan 0.85. Haziq ada handset tak? Maisarah tolong Maisarah. 35 darab 0.85. Berapa jawapan dia? Dua 29.75. 29.75 29.75 X tambahkan dengan sekarang Haziq buat 45 kali 0.9. 45 kali 0.9. 45. 45 darab 0.9. 45 darab 0.9. 40.5. 40.5. 40.5 Y. Jadi ya, dia suruh buat formula. Formulanya adalah Z sama dengan 29.75 X tambahkan dengan 40.5 Y. Sekarang ni daripada cerita seluar, daripada cerita kemeja, kan? Kemeja RM35, seluar seluar RM45. Lepas tu nak beli banyak-banyak kemeja dan banyak-banyak seluar. Banyak kemeja tu X kemeja. Banyak seluar tu Y seluar. Jadinya lepas tu ada diskaun pula. Diskaun 15% untuk kemeja dan diskaun 10% untuk untuk seluar. Jadi dia kata berapa harga jualan, berapa jumlah yang dia beli dalam bentuk formula. Inilah jawapan dia. Z sama juga dengan 29.75 X tambahkan dengan 40.5 Y. Nampak tak kita bina ataupun kita cipta satu formula daripada cerita tadi. Jadi rumus algebra ni apa? Rumus algebra ni adalah kita mencipta formula. Kita mencipta formula. Okey, itu. Selesai yang tu. Nampak yang tu okey, sekarang ni soalan yang seterusnya. Mari kita tengok buku teks balik. Okey. Yang seterusnya, selepas kita belajar untuk mencipta formula ni, selepas kita belajar untuk mencipta formula, kita belajar untuk menukar-nukar. Kita belajar untuk tukar-tukar. Ni, dia kata ungkapkan huruf dalam kurungan sebagai perkara rumus. Ungkapkan huruf, cuba tengok yang A kan? A, B, C. Cuba fokus pada yang ni. A, B, C. Z sama dengan M tolak Q, P. Okey. Lepas tu, V sama dengan U tambah 2. Q, C.
3Y sama je dengan 7W per X. X. Okey. Jadi dah tengok dah soalan ni. Dah tengok dah soalan ni. Kalau dah tengok, cikgu nak macam mana dia kata? Macam mana cara kita nak tukar-tukar dia? Mari kita tengok balik dalam ni dalam PowerPoint. Sekejap. Okey, baik. Nampak tak cikgu share slide ni? Okey. Jadi ya, soalan yang A tadi, yang A, soalan A tu adalah dia kata Z sama juga dengan M tolak QP. Jadinya soalan dia adalah ungkapkan M sebagai perkara rumus. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Apa maksud dia ungkapkan M sebagai perkara rumus? Maksudnya mula-mula sekali Z duduk depan, M duduk dekat nombor 2 dan QP ni nombor 3. Jadi kita nak pindahkan M ni pergi ke sini, Z ni pergi sini. Macam tu. Maknanya M tu nak jadi apa? M sama dengan apa pula? Kalau dia kata Z sama dengan M tolak QP, M ni sama dengan apa? Inilah maksud dia. Dia suruh ungkapkan M sebagai perkara rumus. Dia suruh ungkapkan M sebagai perkara rumus. Jadi kita kena ingat, kalau kita jumpa ungkapkan M sebagai perkara rumus, maknanya M kena jadi imam. M tu kena duduk kat depan sorang-sorang. Kalau ungkapkan K sebagai perkara rumus, K duduk depan sorang-sorang. Jadinya sekali lagi, Z sama je dengan M tolak Q P. Jadi dia nak suruh M duduk kat depan sorang-sorang. M saja, M pula. Jadi kita pindahlah sini. Mula-mula kita pindah dulu. Macam pindah padang. Pindah padang. M tolak QP sama je dengan Z. Macam tu je. Lepas tu M nak duduk sorang-sorang. Jadinya M sama je dengan Z. Allah. Okay. Z. Lepas tu QP pindah. QP. So operasi kalau sini tolak, kalau dia langkau sama dengan, dia jadi tambah. Ini jawapan dia adalah M sama dengan Z tambah QP. M sama dengan Z tambah QP. Yang dekat atas ni Z sama dengan M tolak QP. Tapi bila dia kata soalan bagi tahu ungkapkan M sebagai perkara rumus, maka M kena duduk kat depan ni sorang-sorang. Bila M duduk depan ni sorang-sorang, inilah jawapannya. M sama dengan Z tambah QP. Okey, untuk soalan yang kedua pula. Untuk soalan yang kedua tu adalah V sama juga dengan U tambah Z. V sama dengan U tambah Z. Soalan dia adalah jadikan U sebagai perkara rumus. Jadikan U sebagai perkara rumus. Jadinya dia nak U duduk kat depan, U sorang-sorang, yang lain semua pindah. U seorang je duduk kat depan. Jadi sekarang ni kita pindahlah ini kat sini, ini kat sini. Jadinya U tambah Z sama dengan V. Lepas tu U nak duduk seorang-sorang, Z kena pindah. Z kena pindah. Jadi U sama dengan V dekat sini, Z pindah sini. Cuma Z ni dia tanda tambah. Kalau kita pindah dia juga, dia akan tolak. U sama dengan V tolak Z.
Jawapan dia, ini jawapan dia. Inilah jawapannya. Dia suruh ungkapkan U sebagai perkara rumus. Ungkapkan U sebagai perkara rumus. Jadi U sama juga dengan V tolak Z. Itu je. Inilah maksudnya kita nak mencipta formula dan menukar-nukarkan formula tu. Okay, yang tadi kita daripada situasi, daripada satu situasi kita buat formula. Yang sekarang ni kita nak tukar-tukar, ubah-ubah apa? Ubah-ubah huruf. Sekejap huruf ni pergi ke depan, huruf lain pergi ke belakang. Sekejap lagi huruf lain pula pergi ke depan. Huruf yang lain pula pergi ke depan. Macam itulah. Yang C pula. Yang C. 3Y sama dengan 7W perkan dengan X. Macam tu Dan soalan disuruh jadikan X sebagai perkara rumus. Minta maaf cikgu punya pen ni ada masalah sikit ni. Jadikan X sebagai perkara rumus. Jadikan X ni sebagai perkara rumus. X kan kat sini. Bila X kat sini, kita nak kena pindah dia supaya dia duduk kat depan. Jadinya, X ni, bahagi X, pindah dia. Jadi kat sini. Bahagi ni, kalau pindah langkau sama dengan ni, dia jadi darab. Jadinya, 3Y X sama dengan 7W. X nak duduk seorang-seorang lah. Jadi, X saja duduk. 7, X sama dengan 7W. 3Y ni dengan X dia darab. Tapi kalau dia pindah ke sini, dia jadi bahagi. Bahagi 3Y. Ataupun yang cantik adalah X sama dengan 7W perkan dengan 3Y. Itulah maksud dia. Itulah maksud dia bila kita nak supaya X jadi perkara rumus. Itu X jadi perkara rumus. Okey. Sekarang kita stop kat sini. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Cuba tengok yang ni. Cuba tengok yang D ni. Cuba tengok yang D ni. Soalan D ni. Soalan D ni. Soalan D ni. 3A sama dengan 4/5 tambah B. Dalam kurungan ni dia suruh jadikan B sebagai perkara rumus. Maksudnya B ni, yang B ni duduk kat depan seorang-seorang. B ni duduk depan sini, seorang-seorang kat sini. Cuba buat. Cuba buat. Cuba buat. Macam mana nak pindah supaya B tu duduk depan seorang-seorang untuk D tu? Okey 3A sama dengan 4 tambah 4/5 tambah B. 4/5 tambah B. Okey, macam mana nak buat? Kalau nak buat, jadinya cikgu buka screen PowerPoint. Okey, cikgu buka screen PowerPoint. Cuba kita tengok soalan dia adalah 3A sama juga dengan 4/5 tambah B. Soalan dia ialah kita nak jadikan B jadikan soalan ni ialah jadikan B sebagai perkara rumus.
Okey, jadikan B sebagai perkara rumus. Jadinya cuba kita tengok. Jadinya ini bahagi tambah 5B ni. Bahagi kan? Kita pindah sini. Jadi dia jadi apa? Bahagi dia jadi darab. 3A darab. Bila jumpa kurungan ingat. Benda ni darab. Darab 5 tambah B. Tutup kurungan. Okey. 3A darab 5 tambah B sama juga dengan 4. Okey. Sekarang ni 5 tambah B ni duduk dulu kat depan. 3A yang kita nak pindahkan. 3A yang kita nak pindahkan. Jadi 3A kurungan ini operasi darab. Kalau 3A kita pindah di langkau sama dengan dia jadi 5 tambah B sama dengan 4. Kalau sini darab, operasinya darab, tapi kita langkau dia, melangkaui sama dengan dia jadi darab, lawannya jadi bahagi. 4 per 3A. 4 per 3A ataupun 4 bahagi 3A. Macam tu Lepas tu barulah pindahkan 5 ni. Pindahkan 5 pula. Jadi B tinggal seorang-seorang. B sama dengan 4 perkan dengan 3A tolak 5. Sebab dekat sini dia positif 5. Dia positif 5. Tapi kalau pindah sini positif jadi negatif tolak 5. Jadinya sekarang ni B sudah jadi sebagai perkara rumus. B sudah duduk di depan seorang-seorang. Jadi imam. Nampak tak? Aziz nampak tak Aziz? Aziz nampak tak ni? Nampak Okey. Soalan yang seterusnya katakanlah. Macam ni soalan dia Soalan dia macam ni. 5Q sama je dengan 3 per U tolak 5. So, jadikan U sebagai perkara rumus. Jadikan U sebagai perkara rumus. Jadikan U sebagai perkara rumus. Okey. Jadikan U sebagai perkara rumus. Maknanya U tu nak duduk depan lah seorang-seorang. U tu nak duduk depan seorang-seorang. Okey. Jadinya mula-mula senang je. Kita pindah dulu tempat. Pindah tempat dulu. Ini pun pindah tempat. Supaya apa? Supaya 3 per U tolak 5 sama dengan 5Q. 5Q Ini 3 per U. 3 per U sama dengan 5Q. Sini kita nak pindah 5. Jadi dia tambah 5 Tambah 5. Tambah 5. Jadi pindah pula. U pindah pula sini. Jadi 3 sama dengan U. Sebab U nak pindah sini. Darab 5Q tambah 5. Macam tu. Jadi 5Q tambah 5 ni pindah pula ke sini. Ini darab. Maka sini kalau pindah jadi bahagi. 3 per 5Q tambah 5 sama je dengan U. Jadi U kena duduk depan. Jawapannya adalah U sama je dengan 3 perkan dengan 5Q tambah 5. Macam itulah. Itulah belajar perkara rumus. Belajar perkara rumus ni macam persamaan linear. Tapi persamaan linear kita nak dapat numbers, nombor. Y apa nombor dia, Z apa nombornya, A apa nombornya. Tapi kalau dalam rumus algebra ni, kita tak dapat nombor tu sebiji-biji nombor tu. Kita dapat rumus baru ataupun kita dapat formula baru. Kita membina formula yang baru pula. Formula baru okey, kita membina formula baru. Dan cikgu ada satu lagi soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir adalah macam ni. Jadinya soalan dia, kalau 2W sama juga dengan negatif 4. 2W sama juga dengan negatif 4 tambah 5 per
V. Lepas tu disuruh V. Jadikan V sebagai perkara rumus. Jadikan V sebagai perkara rumus. Jadikan V sebagai perkara rumus. Jadi V nak duduk depan. Bila V nak duduk depan, buat aja. Pindah aja ni tempat ni. Ni semua pindah sini. Dan ini semua pindah sini. Jadi macam mana tu? Negatif 4 tambah 5 per V sama dengan 2W. Alah, W pun macam tu lah. Jadi sekarang, mana yang jauh daripada V ni? Mestilah 4 ni kan? 4 kena pindah pula. Jadi 5 per V sama dengan 2W tambah 4. Macam tu Lepas tu, aku nak V lah. Jadinya V pindah pula sini. Jadi dia jadi 5 sama dengan V darab 2W. Okey. 2W tambah 4. Jadinya 2W tambah 4 pindah ke sini pula. Operasi ni darab. Jadi kalau kita pindah, dia jadi bahagi. Jadinya jawapannya, bukan lagi jawapan, belum lagi jawapan. 5 perkan dengan 2W tambah 4 sama dengan V. Ini pindahkan V supaya duduk kat depan seorang-seorang. V sama dengan 5 per 2W tambah 4. Okey. Nampak tak tu? Nampak tak ni? Kan? Jadi inilah dia cerita-cerita berkaitan dengan rumus algebra. Jadi rumus algebra ni main pindah-pindah huruf sebenarnya. Jadi kita kena expert pindah-pindah huruf. Jadi untuk pindah huruf ni kena pindah huruf yang lebih jauh daripada huruf rumus. Huruf rumus tu nak sorang-sorang. Jadi kita pindah nombor dan huruf yang jauh dulu daripada huruf rumus. Kemudian barulah pilih yang dekat, yang dekat, yang dekat. Macam tu. So jadinya cikgu ingat sampai di sini dulu kelas kita. Sampai di sini dulu. Cikgu tahu minggu depan anda semua bercuti. Jadinya cikgu ucapkan selamat bercuti lah. Ada yang nak balik kampung apa semua sekali. Jadi pada malam ni cikgu buat sekejap saja. Dan cikgu rekodkan lah. Cikgu rekodkan. Jadi nanti lepas ni cikgu habak lah. Cikgu masuk dalam YouTube. Jadi itu saja untuk hari ini. Jadi lepas ni tak ada cikgu apa. Lepas ni kita habis terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama.